Baiklah, marilah sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Okey. Uh, Tengok slide kita ini kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sadrina wa yassir li amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, cuba lihat dekat papan skrin. Ini Ustaz nak umumkanlah Walaupun Ustaz dah beritahu dalam grup Telegram. Ini kita berdasarkan pada bulan Jun sehinggalah bulan Ogos. Okey, yang Ustaz buat kuis tu. Ya, ini memang tak ada kuis lah. Okey. Sebab kita dah habis dah. Maknanya bulan ni dan minggu ini adalah minggu last lah untuk Ustaz berjumpa dengan kamu semua. Jadi bulan depan tak ada lagi dah kelas kelas bahasa Arab inilah Lughatul Quran yang sama. Okey. Tapi kalau rasa nak masuk kalau nak join kelas tak yang satu lagi tu seminar tu 2 jam. Seminar tu 2 jam kita buat pada 2 Oktober lah. Okey. Itu penyertaan ni RM20 sahaja untuk satu subjek sahaja iaitu Lughatul Quran. Baik, ini saya nak boleh umumkan keputusan video better itu Jun hingga Ogos. Tempat pertama Muhammad Naufal Hasif bin Saiful Hazmi. Dia dari Kota Warisan, tak silap Okey, yang kedua ni lah Malaysia Dunia, Muhammad Razi. Okey, dia dari Kantor Ekspedisi, tak silap. Dan sekali Amir Zakwan yang ada dalam kelas ini. Okey, bin Azmi Jawahari. Baiklah, tahniah kepada yang telah berjaya. Okey, kalau dengar suara Ustaz, buat emoji sikit lah. Okey, takut kalau suara tak jelas nanti susah pula teknik sebab tak ada standby apa, itu lah apa, earphone satu lagi. Baik. Okey. Kita dah habis pada penghujung, maksudnya pada item yang ke-10. Okey, item yang ke-10, item yang ke-11, okey, dan yang ke-12. Baik, yang ni kita masuk pada okey, maka lengkaplah kita punya kenapa Fatimah? Maka lengkaplah kita punya apa? Kita punya kelas kita selama 4 minggu berturut-turut. Ustaz dah janjikan pada bulan 9 kita hanya jawab soalan, tengok soalan, contoh soalan macam mana. Okey. Nanti Ustaz kongsikan soalan yang trial 2021 pun. Ustaz Arif. Okey, tapi yang ni yang wilayah lah. Yang Selangor Ustaz tak sempat nak masukkan. Kita tengok sama-sama macam mana. Okey, agak tough jugalah soalan dia. Okey, tak apa. Baik. Untuk 2018, soalan 51 hingga soalan 55. Okey, markah dia ada 10 markah. So, kita tengok apa dia punya soalan. Cuba tengok, perhatikan soalan dia. Kawin jumalan mufidatan musta'in bil kalimat al-atiyah. Okey, dia sama sahaja. Sama sahaja macam mana? 2018 itulah corak dia punya soalan dia. Begitu juga dengan 2019, corak dia pun sama sahaja. Okey, begitu cara penyoalan dia sama sahaja. Cuba tengok betul-betul perkataan. Yang perkataan yang pertama, zahabah. Okey. Awak tak payah nak buat ayat yang panjang-panjang yang rasa susah Ustaz nak buat macam mana ni. Okey. Maksudnya kita just terus kita gunakan perkataan yang sedia ada ataupun kita gunakan apa? Kita tengok kertas soalan kita. Ini tip dia. Soalan yang ke-10 ni bina ayat. Bina ayat ni cuba tengok dengan kita punya kertas soalan yang kertas bahagian A. Kertas bahagian A, cuba tengok ada tak ayat atau perkataan zahaba dalam bentuk ayat. Okey, dalam bentuk ayat ditulis zahaba Muhammad ila al-madrasah. Contoh, zahaba Muhammad ila mana? Ila al-masjid. Ataupun ila al-mustashfa, ke hospital. Ataupun pergi ke mana? Pergi ke mana-mana, maksudnya zahaba. Ada perkataan zahaba je boleh. Boleh kita gunakan ayat tu. Ataupun perkataan akala.
Okey, contoh akala Zaidun al-fawza. Kita tengok dalam kita punya kertas soalan tu. Okey, yang bahagian B ni Ustaz suggestkan, Ustaz cadangkan, Ustaz alu-alukan apa lagi ayat yang boleh digunakan soal tu dengannya. Kita gunakan yang bahagian B ni kita ambil daripada bahagian B. Kesinambungan daripada kertas A, daripada kertas bahagian A kita boleh bawa kepada bahagian B. Itu dia. Itu dia punya rahsia dia. Janganlah pula kita, walah, kita tengok susahlah Ustaz. Macam mana nak buat ni kitabun? Kitabun. Macam mana nak buat kitabun? Okey. Kita pun jadi macam apa, kita tak tahu nak buat apa perkataan kita nak buat ayat kitabun. Buat ayat yang paling mudah je. Tambahkan kata isyarat. Contohnya cuba tengok. Okey, Ustaz bagi sini. Ni. Okey. Macam Zahaba Muhammadun ila al-Madinah ke bandar. Ila Makkah, ila Makkah contoh. Akala Muhammadun al-Aruzza ataupun al-Budha. Kita tak payah buat ayat yang panjang-panjang yang merumitkan kita punya pemikiran. Mana kalau kita boleh buat yang baik, yang panjang, tak ada masalah. Okey, itu tidak menjadi masalah. Baik. Soalan yang ke-53. Okey, soalan 53, qalamun. Kalau nak buat, okey Ustaz, saya nak buat panjanglah sikit Ustaz. Okey, boleh. Ada qalamun aswadu. Ini pen yang berwarna hitam. Contoh. Okey, ataupun kita kata hadza qalamun jadidun. Kalau nak buat ayat panjang lagi, hadza qalamun jadidun ashtari min ad-dukan bil amsi ma'a abi fi Kuala Lumpur bisayyarati. Itu dah jadi syarat. Okey? Tak payah kita buat ayat panjang. Okey. Bina ayat ni terlalu mudah kalau kita faham konsep dia. Nanti kita tengok macam mana. Okey, ada yang Ustaz tulis isim. Kenapa ya? Kenapa terpadam? Dia terpadam pula. Kenapa? Wazan ni. Tak apa. Kita tunggulah sekejap ya. Ustaz tempat Ustaz berwazan. Okey. Okey, awak tengok dulu ayat yang Ustaz bagi ni. Cuba tengok betul-betul ayat yang Ustaz bagi. Okey. Ustaz tengok sekejap. Okey, dah ada rekod. Apa lagi Ustaz? Oh, mungkin ada yang tertinggal kat lobby kot. Okey. Kita share balik. Okey, kita share balik. Cukup peringatan Allah Ta'ala tu. Begitu dia sekejap, kita dengar orang kata. Okey. Siapa yang tempat dia dah azan? Tengah azan sekarang. Boleh type kat ruangan chat. Okey. Allah Ta'ala. Okey. Saya tengah raya betul. Tengah azan. Tak pun tengah azan juga ya. Kita tunggulah sekejap. Tunggu sekejap. Okey. Boleh tengok ya contoh-contoh ayat yang mudah ni. Yang boleh menjemput markah. Okey. Jangan buat ayat yang tak boleh menjemput markah langsung. Janganlah pula buat hadza al-qalam. Salah sangat. Okey. Sekejap. Kita tunggu azan sampai. Okey. Dah habis kot eh? Kalau dah habis, Allahumma
Okey, untuk bina ayat, cuba tengok betul-betul kaedah. Ini kaedah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, alif lam bermaksud itu. Itu maksud dia. Contoh, okey. Okey, tengok ustaz buat satu contoh. Okey, tak ada ingatkan nanti yang apa. Okey, ustaz buat satu contoh, tengok Contoh tilka madrasatun. Itu sekolah. Tapi kalau awak buat ayat, dia tulis al-madrasatu. Macam ni. Al-madrasatu. Okey. Ha, okey. Al-madrasatu. Al-madrasatu tu maksudnya apa? Al-madrasatu sekolah itu. Itu sekolah. Sama je. Al-madrasatu itu sekolah. Al-madrasatu. Ataupun kita kata tilka madrasatu. Sekolah itu. Itu maksud dia. Dia sama sama alif lam ni. Tapi bila dapat kertas soalan macam ni, jangan mandai-mandai pula. Okey, awak al-madrasatun. Kalau Ustaz saya nak ubah lah Ustaz, saya nak letak alif lam lah Ustaz. Ikut cita rasa saya Ustaz. Okey, boleh buat. Tapi orang kata ini tahap-tahap orang kata yang tinggi lah Kalau nak buat juga boleh, tapi tanggung risiko lah. Sebab ayat dia bagi situ madrasatun. Jadi kita buat latihan madrasatun. Ataupun kita kata hadhihi madrasatu. Macam tu. Okey? Jadi kita terus fokuskan kepada perkataan yang dibagi. Contoh kata akala. Akala Muhammadun al-bittikha. Boleh. Ya? Muhammad makan apa? Makan tembikar ataupun ana. Okey. Ada satu riwayat dalam Al-Quran. Katalah, Ustaz, jumlah ismiyah Ustaz. Saya nak buat ana boleh tak? Kita gunakan dhamir. Boleh. Contoh, okey, contoh. Apa? Akalan. Okey. Tapi kalau nak buat ayat, kalau dia gunakan dhamir tu contoh, sebab tu Ustaz kata tu tengok dalam kertas kertas tu adik. Dia bagi perkataan nasi al-aruzza. Ana akula. Ana okey. Ana akul. Okey. Ana akul al-aruzza. Saya makan nasi. Contoh. Macam tu. Okey. Al-aruzza. Ana akulu al-aruzza. Contoh. Saya sedang makan nasi. Jadi kita gunakan perkataan-perkataan yang mudah-mudah. Jangan nak fikir Allah macam mana nak buat ayat ni. Okey. Contoh perkataan qalamun. Hadza qalamun. Okey. Qalamun. Hadza qalamun. Ataupun zalika qalamun. Hadza qalamun jadidun. Boleh juga kita buat ini adalah pen yang baru. Okey. Hadza baitun kabirun. Rumah ini besar. Baitun jamilatun. Rumah itu cantik. Hadza baitun wasi'un. Besar. Boleh. Okey, ikutlah kita nak buat apa ayat yang paling mudah, paling ringkas. Tak perlulah awak nak apa? Nak buat ayat yang panjang-panjang, yang payah-payah. Boleh. Nanti dah sampai masa awak masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, barulah awak buat ayat yang agak-agak yang panjang sikit lah. Okey. Okey, ayat 2019 pun sama juga. Qara'a syaribah. Okey. Aqibatun. Okey. Madrasatun kursi. Okey, apa yang Ustaz nak kongsikan pada hari ini? Cuba tengok. Ini dia. Okey. Bahagian B. Biasanya, bina ayat ni, dia duduk dalam bahagian B. Okey. Dia duduk dalam bahagian B. Bahagian B ni pula apa dia? Tips bina ayat. Macam mana yang paling untuk Ustaz sebut? Bina ayat ringkas. Tak perlu kita buat ayat yang panjang berleget-leget. Nanti takut berlaku kesalahan. Kalau boleh bina ayat yang menjemput markah. Tinggi bahasa dia. Bukan lagi kita nak sebut jemput markah ni. Hadza qalamun, hadza kitabun. Okey. Kitabun jami, kitabun jadidun. Kitabun launuhu ahmaru. Buku ni warna merah. Buku ni warna hijau. Buku ni warna biru. Buku ni warna hitam. Macam-macam lah.
Okey. Tilka al-kitabu. Itu ialah, okey. Tilka kitabu. Itu ialah buku. Tilka kitabu. Boleh. Okey. Okey. Dah. Okey. Teknik membina ayat, kenal pasti dulu jenis ayat apa yang kita nak buat. Okey. Yang pertama sekali ayat kata nama. Okey, semua dapat nota ni. Ustaz dah bagi pagi tadi. Dah pagi tak dapat kita ingat dalam kat tengah lagi. Ustaz hampir lupa kan. Hampir lupa sebab keluar pagi dia salah. Pergi pasar macam-macam ya. Okey, yang pertama ayat kata nama, yang kedua ayat kata kerja, yang ketiga ialah ayat kata sendiri. Ayat kata sendiri, ayat kata kerja, ayat kata sendiri. Okey, cuba kita tengok apakah ayat-ayat yang kita nak buat ni. Okey, cuba tengok betul-betul. Ni dia. Jumlatun ismiyatun. Ayat kata nama. Ini baru Ustaz tambah. Saat tadi Ustaz tambah. Apa yang pertama, cuba tengok betul-betul. Ayat kata nama ni, kita boleh gunakan kata nama orang. Boleh. Okey. Yang kedua, nama benda ataupun tempat. Nama orang, contoh Muhammadun. Kalau kita kata tadi Amin, Amin. Kalau Naufal, Naufal. Kisha. Apa lagi? Ahmad Nasrallah contoh. Apa lagi? Nama-nama yang ada dekat dalam apa? Sekejap. Dekat konti ya. Asyik saya sebut konti je sebab saya lain. Okey, contoh Akif Darwish. Ada nama dalam ni. Akif Darwish, Daini, Dania Riza dan sebagainya. Dan sebagainya. Okey, nama-nama yang ada tu contoh nama orang. Kita letak nama ataupun kita tak nak letak, kita letak apa? Abun. Ummun, akhi, al-muallimu, guru itu. Boleh? Al-talibu, at-talibatu. Boleh. Okey, itu maksudnya kita kata nama. Ayat kata nama. Okey, cuba tengok betul. Okey. Ataupun kita nak letak apa lagi? Kita nak letak nama haiwan atau buah-buahan. Al-filu. Kalau ada susun ayat ni biasanya ayat kita susun ayat. Susun ayat yang kita kena tahu bila masa kita nak buat ayat kata nama, bila masa kita nak buat ayat kata kerja. Okey. Cuba tengok betul-betul macam mana. Okey, cuba tengok betul-betul. Okey, ataupun nama buah-buahan ataupun nama haiwan itu adalah kata nama. Okey. Seterusnya kata sifat. Kata sifat contohnya apa? Saminun. Okey. Ataupun jamilun, sifat dia cantik. Okey, sifat dia apa lagi? Nasyitun. Okey. Terbitan, contohnya najah. Okey, jihadun. Itu kata-kata terbitan. Kesungguhan. Jadi, sungguh jadi kesungguhan. Sejuk, kesejukan. Itulah perkataan-perkataan yang kita kata nama. Asal dia daripada perkataan kata kerja. Tapi telah dijadikan kata nama. Okey, ataupun ganti nama. Huwa ya'kulu al-budha. Dia seorang lelaki sedang makan aiskrim. Contoh. Ataupun hiya ta'kulu apa? Coconut shake. Macam tu. Dia sedang minum coconut shake. Dia minum seorang je. Budak umpan tu. Contoh. Okey. Okey. Kesimpulan dia apa? Cuba tengok. Muhammadun ya'kulu al-budha. Muhammad itu ialah isim. Iaitu kata nama. Kena ingat. Kena ingat betul-betul ni. Bila kita kata nama inilah yang kita sebut jumlah ismiyah. Inilah kata nama. Nama tu duduk di mana? Duduk di depan sekali. Yang ini yang kita katakan kata nama ni. Yang ini kita kata kata nama. Yang Muhammad tu yang kata-kata nama. Kalau kita kata Huwa, dia itulah kata nama. Tapi dalam bentuk kata ganti nama. Begitu. Boleh faham? Jelas? Okey. Boleh? Boleh ya? Okey. Lepas tu, katalah kita nak susun ayat. Okey? Sekejap lagi kita tengok macam mana. Okey. Okey. Next, seterusnya. Kita tengok pada ayat kata kerja. Ayat kata kerja pula, macam mana ayat kata kerja? Ayat kata kerja ni pula ada berbilang-bilang pula. Ada kata kerja yang telah berlaku. Contohnya, telah belajar. Kata yang sedang berlaku, yadurusu, sedang belajar. Ataupun kata kerja yang dilakukan. Sila salin sekarang contoh. Sila tulis atau Ustaz kata sila dengar baik-baik. Itu kata perintah.
Ustaz tak suka nanti kalau ustaz tengah mengajar, macam kelas alam ayah ni, kita kena kurangkan menulis. Kalau nak catat juga boleh, tak ada masalah. Ustaz tak kisah. Tapi yang paling penting ketika ustaz mengajar ataupun awak tengok balik video ni, tolong fokuskan betul-betul pada apa yang ustaz sampaikan. Alhamdulillah ada salah seorang pelajar kita nama Ustaz Rasli Ganaya. Dia 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 ustaz tak pernah jumpa dia, tapi dalam alam maya macam ni alhamdulillah dia boleh buat. Dia boleh buat untuk peperiksaan baru-baru ni. Tahniah jawapan dia pun ramai jawapan dia pun apa yang dia buat tu betul alhamdulillah okey tak apalah. Jadi cuba fokus betul-betul. Kita masa kita belajar ni paling pertama sekali kita hormat cikgu dengan cara macam mana? Kita fokus kat apa yang cikgu tu sampaikan. Itu baru betul orang-orang yang bertanya, insya-Allah. Okey? Okey, kita pergi pula pada kata kerja. Kata kerja ni contoh akala Muhammadun al-Busa. Telah makan Muhammad aiskrim contoh. Sebab apa dia terbalik-terbalik tadi? Sebab tu bila kita kata ayat kata nama duduk di depan, kata kerja duduk di belakang. Kalau ayat kata kerja duduk di depan, kata nama duduk di belakang. Dia macam pusing-pusing macam tu. Itu keistimewaan masa kita nak jawab item ke-10. Sorry. Item yang ke-11 untuk susun ayat. Lepas kita tengok. Okey, contoh ayat di atas dimulai dengan kata kerja. Jika perkataan fi'il iaitu kata kerja lah di atas ditukarkan ke tempat kedua, maka jadilah ayat kata nama. Siapa tak faham? Faham? Kalau tak faham sila beritahu. Kalau faham cuba buat ayat satu. Ayat dalam bahasa Melayu je. Okey, katalah petang ini saya hendak bermain bola ataupun saya nak bermain basikal ataupun saya nak pergi di mandi laut contoh. Okey, petang ini lepas kelas bahasa Arab saya nak main game contoh. Cuba buat ayat gunakan kata kerja. Ayat bahasa Melayu je. Contohnya macam ni. Ustaz boleh kuatkan suara sikit? Boleh insya-Allah boleh. Okey. Boleh insya-Allah boleh suara ustaz slow sangat ke? Ustaz risau juga sebenarnya. Tapi tak apalah dah minta itu ustaz kuatkan sikit Ustaz kuat sikit volume sekejap. Dia kuatkan volume ni Ni. Baiklah, ayat kata kerja terbahagi kepada 3 jenis kata kerja. Ini bukan marah permintaan okey. Kata kerja yang telah berlaku, okey. Kata kerja tak apa Fatimah. Kata kerja yang telah berlaku yang pertama, kata kerja yang telah berlaku, Kata kerja yang telah berlaku. Kejap. Saya pun risau juga kalau yang ini tak berapa kuat kita cuba tukar kejap. Okey. Baiklah. Sekarang macam mana? Jelas Okey. Baiklah, kata kerja terbahagi pada 3 jenis. Kata kerja yang pertama, kata kerja yang telah berlaku, fi'il madhi. Okey. Yang kedua, kata kerja yang sedang berlaku. Yang sedang berlaku macam kita sekarang lah. Kita sedang belajar. Ataupun kata yang minta dilakukan. Contoh macam tadi. Ustaz, sila kuatkan suara. Itu adalah perintah. Itulah kita katakan kata fi'il amar. Ataupun kita kata bermulakan dengan fi'il amar. Fi'il yang kita kata minta dilakukan. Apa dia? Contoh. Okey. Murid-murid semua dengar. Itu maksudnya perbuatan perintah. Okey? Itu contoh yang terbaiklah. Macam tadi. Ustaz, buatkan suara. Okey? Okey. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada item yang tak sampai lagi. Okey. Tadi ayat kata kerja juga. Ini pun ayat kata kerja juga. Apa yang istimewanya kata kerja dekat sini, cuba tengok betul-betul Kata kerja dekat sini, okey. Yang ini adalah ayat kata kerja, ada pula kataba, yaktubu. Okey, apa yang membezakan di antara keduanya? Okey. Perkataan fi'il, ambil note perkataan fi'il boleh duduk di depan dengan fa'il mufrad, musanna atau jamak.
Contohnya kata Muhammadun ar-risalah. Seorang Muhammad telah menulis sepucuk surat. Yang kedua, kata Muhammadani ar-risalah. Dua orang Muhammad sedang telah menulis surat. Maksudnya fi'il dia mufrad, satu je. Yang ini je boleh. Okey, kalau nak susun ayat tonggang terbalik pun yang ini je yang boleh. Duduk di depan, boleh duduk belakang. Okey? Maksudnya begitu. Tapi kalau yang jamak pun sama juga. Kataba Muhammaduna ar-risalata. Boleh. Okey? Keistimewaan fi'il atau kalimah kata kerja ianya boleh digunakan kepada jumlah atau bilangan yang ramai dalam membina ayat. Apa dia? Macam yang Ustaz bagi contoh ni lah. Yaktubu Muhammad. Yaktubu Muhammadan. Dua orang. Yaktubu Muhammaduna. Tapi kalau Muhammadun, Muhammadun tak. Kalau Ustaz kata Muhammadani yaktubu. Boleh ke? Tak boleh. Awak kalau nak letak isim duduk kat depan, fi'il pun mesti ikut isim yang di depan. Contohnya Muhammadani yaktubani. Begitu. Dia tak boleh kita sebut Muhammadani yaktubu ataupun Muhammadani kataba. Tak boleh. Begitu ya. Sebab dia punya kaedah dia begitu bahasa Arab. Macam kita lah. Orang lelaki dia nak semayang dia pakai songkok ataupun pakai kopiah. Kalau perempuan wajib pakai tudung nak solat. Itu dia punya kaedah dia. Jadi tak boleh lari dah kaedah ni. Memang kena macam ni. Okey? Begitu. Jadi kataba Muhammaduna. Awak tak boleh buat Muhammaduna kataba. Tak boleh. Awak kena buat Muhammaduna katabu. Itu baru betul. Sebab apa? Sebab fi'il akan mengikut isim dia. Begitu. Itulah untuk bina ayat lah. Okey. Seterusnya. Ini ayat kata sendi pula. Ayat kata sendi pula. Cuba tengok betul-betul. Okey. Salah satu perkataan sendi dekat sini. Cuba tengok betul-betul. Salah satu perkataan sendi. Dia ada fi ila min ala. Baik. Dia ada banyak lagi sebenarnya kata sendi ni. Okey. Kalau awak tengok dalam Ustaz Zainal Muhammad, mungkin dalam video saya lah kot. Video Ustaz yang kata sendi. Kata sendi, ada video kata sendi. Ini memang khusus buat kata sendi. Ustaz dah buat video dalam channel Ustaz. Okey, dia ada 8 yang Ustaz terangkan. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi. Tapi yang biasa digunakan ialah 8. Okey, kat sini fi ila min ala. Perkataan dia, contoh Muhammadun ya'kulu al-buzah fil mat'am. Apa dia? Muhammad sedang makan aiskrim di kantin. Muhammad sedang makan aiskrim di kantin. Selepas dia fi ila min ala ni, awak kena tengok baris belakang dia. Selepas perkataan ni, dia mesti ada baris bawah. Contohnya yang ketara kat sini, fil mat'ami. Fil mat'ami dia jadi baris bawah ni. Ustaz dah contoh dah kat sini. Cuba tengok betul-betul. Ustaz bagi warna merah hari ni. Okey, merah. Cuba tengok betul-betul. Selepas yang ini, fi ni, dia akan jadi baca baris bawah. Fil mat'ami. Kalau ila, ilal mat'ami. Kalau min, minal mat'ami. Kalau ala, alal mat'ami. Macam tu. Dia mesti kena baca dengan baris bawah. Sebab itulah dia punya kaedah, kita kata ayat kata sendiri. Jadi kalau susun ayat yang dua ni, kena rapat-rapatkan duduk di belakang sekali. Kalau ada 5 perkataan, kata sendiri duduk nombor 4, ayat yang ada baris bawah tu duduk di bawah belakang sekali. Kalau 5, dia duduk nombor 5. Dia duduk nombor 4 dengan 5. Kalau 5 perkataan. Kalau 4 perkataan, dia ada nombor 3 dengan nombor 4. Kalau 3 perkataan, dia duduk nombor 3. Maksudnya last sekali lah. Okey? Begitu. Itulah kaedah dia. Jadi sekarang, okey, dah faham ya? Dah faham macam mana cara nak susun ayat. Okey? Kita pergi pula kepada seterusnya, susun ayat. Susun ayat ni kat dalam apa ya? Kejap. Sepatutnya ni item yang ke-11 masuk item yang ke-11. Dia patut yang ni kena duduk itu dulu baru masuk yang ni. Okey, tapi tak apalah. Okey, susun ayat. Okey, cuba tengok susun ayat, kaedah susun ayat. Okey. Ni tadi. Kaedah susun ayat ni pula. Okey, cuba tengok betul-betul.
Yang Ustaz dah bagi siap-siap. Ini soalan tahun bila ya? Okey, cuba tengok betul-betul. Dia ada dua yang bawah tu tengok, dia boleh duduk depan, boleh duduk belakang. Macam tu. Dia boleh duduk di depan, dia boleh duduk di belakang. Apa dia? Zaidun yajlisu. Ataupun yajlisu Zaidun. Boleh. Tapi fil fasli mesti duduk di belakang. Sebab tu Ustaz kata tadi, 4 perkataan dia jadi nombor 3, 4. Okey. Yang atas tu memang tak dapat dipisahkan lah. Itu awak kena tengok betul-betul lah. Okey. Huwa yaqra'u al-kitabah. Kalau awak letak al-kitabah, huwa yaqra'. Nak cakap apa? Buku itu dia sedang membaca. Buku tu sedang baca awak. Jadi payah pula. Jadi buku pula membaca awak. Okey, patutnya dia sedang membaca buku. Itu yang betul. Tetapi jangan pula nanti buku membaca dia. Buku tu membaca dia. Macam ni lah. Zaidun yajlisu fil fasli ni lah Okey. Jangan pula awak tulis kelas sedang duduk di dalam Zaid. Allahu Akbar. Lain benar maksudnya. Jadi kalau kat sini kita tengok Zaidun yajlisu fil fasli. Itu ayat kata nama. Ayat kata kerja fi'lun. Okey, yajlisu Zaidun fil fasli. Okey. Kita tengok contoh lain. Okey. Ni dia. Tadi fi tu mesti duduk nombor 3. Okey, kalau dia ada 4, dia nombor 3. Huruf jar tadi kata sendiri. Okey, cuba tengok. Ini yang Ustaz kata 2021 PKK peperiksaan percubaan. Okey. Mungkin ada yang sekolah di wilayah dia dah cuba jawab. Okey, Ustaz tolong jawabkan. Cuba tengok betul-betul. Okey, betul ke tak betul kita tengoklah tengok. Yang pertama nombor 51. Fil mal'abi la'ibat Maryam. Okey. Kita boleh buat yang Ustaz sebut tadi. Okey. La'ibat Maryam fil mal'abi. Itu ayat kata kerja ke atau ayat kata nama? Siapa nak jawab? Cuba. Kat ruangan chat. Ada? Ada ke? Yang nak jawab? Yang mana ayat kata nama, yang mana ayat kata kerja? La'ibat Maryam fil mal'ab ataupun Maryam la'ibat fil mal'ab. Siapa nak jawab? Type kat ruangan chat. Boleh? Tak ada masalah. Ataupun sekejap. Saya tengok Okey, Ustaz unmute lah sebab kita lidah ada ni. Tapi tolong kawal suara lah Okey, siapa nak jawab? Cuba. Silakan. Dia nak jawab ni. La'ibat Maryam fil mal'abi tak nak. Okey, tak apa. Okey. La'ibat Maryam la'ibat fil Maryam la'ibat fil mal'abi itu adalah ayat kata nama. Ayat kata kerja, perkataan kata kerja duduk di depan dulu macam la'ibat Maryam fil mal'abi. Okey? Begitu. Tapi Ustaz beritahu sekali lagi jangan buat yang macam ini. Fil mal'ab la'ibat Maryam. Okey? Di padang Maryam sedang bermain. Fil mal'ab la'ibat Maryam. Ayat tu betul ke salah? Siapa nak jawab? Salah Ustaz? Okey. Betul Ustaz? Okey. Saya terima semua. Siapa nak jawab? Salah ke betul? Fil mal'ab la'ibat Maryam. Okey? Okey. Yang itu nanti awak naik tingkatan 1 barulah saya terangkan. Nak terangkan sekarang pun boleh. Tapi jangan buat ayat macam ni. Okey? Saya beritahu sekali lagi. Ayat ni betul. Fil mal'abi la'ibat Maryam. Ini dia jadi syibhul jumlah. Ini tinggi sangat dia punya level ni, level kakak abang kita yang tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5.
hatta ke universiti sekalipun, dia boleh guna ayat ni. Tapi dia kena tahu apa dia punya tugasan dia. Fil mal'abi la'ibat Maryam. Sebab saya takut penanda kertas awak dia tak tahu ayat ni betul ke tidak. So buat yang ini saja. La'ibat Maryam fil mal'ab. Jangan buat fil mal'abi la'ibat Maryam. Ataupun fil mal'abi Maryam la'ibat. Jangan. Okey, saya sebab saya kalau boleh saya nak sampaikan semua apa yang saya ada. Tapi jangan buat ayat filmal abi la'ibat Maryam. Okey, habis tutup yang tu. Saya dah padam dah. Jadi awak gunakan yang ini saja. La'ibat Maryam filmal abi. Itu kelebihan orang yang tahu sedikit tentang bahasa Arab. Dia sebenarnya sebab tu awak kena buat ikut yang saya tunjuk ni. Okey. Ayat kata nama, ayat kata kerja. Tak payah nak buat syibhul jumlah. Itu cerita bab lain. Panjang cerita ni. Okey. Tak boleh pendekkan. Sebab dia dalam jumlah ni kita ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, satu lagi dia namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini bila dibaca dia cara dia bawa ke depan dulu. Fil fasli Muhammad. Contoh. Sebab banyaknya ayat yang kata-kata syibhul jumlah ni di dalam Al-Quran. Memang banyak. Sebab tu bila kita baca Quran, oh sini dulu. Oh begitu. Banyak. Begitulah. Okey. Okey. Seterusnya nombor 52. Tak keluar lah pula. Okey, nombor 52. Macam tu juga awak letak Muhammad dulu kat depan ataupun perkataan kata nama kata kerja dulu di depan. Yusalli Muhammad salatul zuhri. Okey, Muhammad sedang solat zuhur. Contoh macam tu. Ataupun sedang solat Muhammad solat zuhur. Ayat kata nama, ayat kata kerja. Okey, yang depan saya buat ayat kata kerja dulu, belakang tu ayat kata nama. Okey? Okey. Kenapa kita baca dengan solatul zuhri? Macam filmal abi, ya betul kata sendiri sebab ada jelas. Kenapa kita baca solatul zuhri? Kenapa? Itu masuk tajuk Allah Muhammad mudhaf ilaih, itu lain pula ceritanya. Okey, tak payahlah awak ikut jelah apa yang Ustaz tunjuk ni. Okey, mudhaf ilaih ni dia bila kita nak baca bahagian belakang tu, nak baca bahagian atas ke baca bahagian bawah ke baca bahagian depan, kena tengok ada 3 jenis. Pertama kita sebut huruf jar ataupun kata sendi, kemudian kata keterangan. Okey, contoh kita kata qabla zuhri, belum zuhur, ataupun kita kata solat zuhri, solat zuhur. Dia ada semua, ada kaitan semua tu. Okey? Tu dia. Okey, jadi benda ni kena teliti elok. Jadi betul kan yusalli Muhammad salat zuhri ataupun Muhammad yusalli salat zuhri. Boleh guna dua ni saja. Okey, tak payah buat yang satu lagi yang saya sebut tadi. Okey? Okey, seterusnya kita pergi pula kepada ayat yang ketiga. Yakhruju talib minal madrasah. Talibun yakhruju minal madrasah. Sama saja. Yang depan kata kerja, la'ibat yusalli yakhruj. Yang belakang Maryam Muhammad Talib, itu adalah kata nama. Yang saya dah sebut tadi, ayat kata nama dimulakan dengan kata nama orang ataupun dengan kata nama binatang, buah-buahan ataupun sayur-sayuran ataupun kita kata benda, kata sifat dan sebagainya. Okey? Okey, next. Terusnya. Baik. Ini item yang ke-11, susun ayat. Mana cerita susun ayat dulu kau ambil ini dah. Sebenarnya inilah soalan yang ke-11 dalam item soalan yang ke-11 ini 2018 dan 2019 dia benda yang sama. Contohnya kita tengok wa yaqra'u al-kitab. Ini yang Ustaz ambil dalam susunan ayat tadi. Okey, yang kedua, apa dia? Boleh juga kita macam Ustaz cakap tadi, kata kerja duduk di depan dulu atau kata nama boleh duduk depan dulu. Tapi syarat mesti ada kata sendiri. Ilal madrasati. Begitu cara dia. Sebab tu awak kena tengok betul-betul. Oh, ayat ni ada kata sendiri lah. Ni. Okey. Dan mungkin ada ibu bapa yang baru tahu, baru tengok perkembangan kita tahun ni. Peperiksaan memang dia sebut jadi pentaksiran kan. Jadi saya nak betulkan sikit. Walaupun dia kata pentaksiran,
awak tetap juga kena ada penilaian. Kalau macam ni awak tak tahu macam mana nak buat. Okey, contohnya kita ada peperiksaan cara itulah online ke, apa-apa offline ke. Okey. Jadi dia akan bagi juga contoh-contoh macam ni, jadi awak kena buat juga. Adalah ikut cara sekolah masing-masing. Okey, kalau di sekolah ustaz dia akan ambil daripada tahun 3, tahun 4 sampai tahun 5, dia nilai dia yang peperiksaan akhir tahun. Sebab tu awak kena buat elok-elok. Peperiksaan akhir tahun, peperiksaan akhir tahun darjah 3, darjah 4, darjah 5. Tapi kalau maknanya Allah Ustaz saya dah terlepas, tak apalah. Yang tahun ni kita buat betul-betul. Okey, agar kita dapat insya-Allah. Okey, seterusnya. Cuba tengok yang ni, sama juga sama juga. Okey, cuba nombor 58 Zaidun yajlisu ataupun yajlisu Zaidun. Boleh terbalik-terbalikkan. Tapi kata sendiri tetap duduk di belakang. Okey? Begitu. Dan susun ayat yang 2019 pun macam tu juga. Okey? Macam tu juga. Fil maktabi yang ini nombor 3 dengan nombor 4 duduk di belakang. Okey? Ustaz bagi dua juga. Zaidun ya'malu ataupun ya'malu Zaidun. Okey? Awak nak buat kata kerja duduk depan dulu ataupun nak buat kata nama dulu, terserah pada awak. Tapi yang pastinya fil maktabi yang ini. Okey, Ustaz nak bagi jelas lagi. Sorry. Jelas lagi. Tolong perhatikan yang ini. Bila ada yang ini, kita tetap bagi bawah ini. Yang ini jadikan nombor last. Nombor 3 dengan nombor 4. Okey? Ini duduk di belakang. Duduk di belakang. Begitulah cara orang susun ayat. Itu dia punya kaedah dia. Okey? Okey, yang seterusnya, kita tengok lagi. Begitu juga. Sama sahaja. Najwa, taqra' najwa. Fil fasliha. Okey? Begitu. Sama juga. Itu item yang ke-11. Okey, kita tengok. Okey, ini kita masuk item yang ke-12. Item yang ke-12 ni adalah tentang menjawab karangan. Cuba tengok betul-betul. Okey. Jawab karangan ni, dia kalau ada 4 ayat ataupun 5 ayat, tiap-tiap ayat tu ada satu soalan. Contohnya, nombor 1. Tengok. Aina tusalli Aisyah jama'atan. Cari perkataan jama'atan tu, salin balik. Tusalli Aisyah jama'atan fil musalla. Tu jama'atan fil musalla tu. Tu ayat pertama, soalan pertama. Ayat yang akhir, soalan yang akhir. Begitu dia punya cara dia. Kena carilah cari perkataan. Okey, contoh. Nombor 62. Raja'an Aisyah minal musalla ma'a zumalaiha. Cari perkataan raja'an Aisyah minal musalla ma'a zumalaiha. Tu raja'an. Ada. Begitu. Okey? Begitu. Okey, kenapa ustaz bulatkan yang itu? Itu adalah perkataan kata tanya. Jadi masa jawab soalan nanti, buangkan aina, buangkan ma'a, salin balik tusalli Aisyah jama'atan. Okey, salin balik raja'an Aisyah minal musalla ma'a zumala. Okey? Begitu. Begitu juga yang ini pun sama juga. Yaskunu fi qaryatin min bani Israil sa'idan. Okey. Amal zawj itu kena cari perkataan. Okey? Yaskunu salin balik. Yaskunu fi qaryah qaribatin min al-madinah usratun sa'idah. Ada dekat atas ni. Okey? Jadi ada dekat sini usratun sa'idah. Tijarah. Apakah kerja dia? Ya'malu. Okey, cari perkataan asal dia. Jadi begitulah kita orang kata kena lost and found. Kita nak cari, okey, 5 minit lagi lebih baik pergi laut. Okey, ada 5 minit je lagi. Lepas tu kita dia akan padam sendiri, maka habislah kelas saya ni. Okey? Tak apa. Okey, ma. Ini adalah kata tanya. Okey, untuk ekstra apa dia? Dalam silibus yang Ustaz tunjuk itu, dia ada satu lagi tajuk adawat istifham. Adawat istifham ni Ustaz dah pernah cakap hari tu, andailah tak ada ayat sangat, perkataan sangat ingat nak buat bina perkataan, carilah talian ayat ni. Apa, limaza, kenapa, man siapa, kaifa, bagaimana, sampai lakam, aina, mata, hal. Okey, ini perkataan-perkataan yang boleh kita nak bina perkataan. Okey, yang ini soalan yang masuk dalam trial baru-baru ni.
Okey, man, mata. Ini adalah kalimah kata tanya. Contoh kat sini, hiya nur fasihah. Nur fasihah, dia kata, man hiya nur fasihah. Siapa nur fasihah ni? Hiya nur fasihah, tilmizatun mujtahidatun. Ni. Ha, salin balik yang ni. Tilmizatun mujtahidatun. Janganlah buat ayat tilmizatun mujtahidun ada kat sini. Salinlah balik. Daripada awal ni, ambil tilmizatun mujtahidatun. Ha, boleh, tak ada masalah. Okey? Nampaklah sikit kita tahu jawab. Jangan kita main. Awak terus, oh terlebih satu mujtahidatun. Kadang-kadang pemirsa ni pun ada juga dia punya hari-hari dia yang dia okey lah. Yang tak okey ke, okey juga lah. Okey, seterusnya kita tengok. Yang ni soalan 2018. Kata tanya. Ini masuk dalam item yang kedua. Soalan ke-11 hingga soalan ke-15. Okey, contoh mata, tadhabu, ma, kaifa, kam. Okey, ini ayat kata tanya. Dia dah masuk dah. 2018 dah masuk. 2019 pun dah masuk. Okey, tahun ni tak tahu dia bagi perkataan apa. Contoh ini kata kerja. Yang ni pula kata tanya. Nampak? Okey, dalam soalan 13, 14, 15. Mana lagi kata tanya? Siapa tahu? Ada tak lagi kata tanya? Nombor 11, nombor 12. Ada tak? Ada kan? Apa dia? Mata. Mata tu adalah kata tanya. Yang ni. Yang ni Ustaz maksudkan. Ni mata dengan maza. Ini adalah kata tanya. Nampak? Itu dia. Itu adalah kata tanya. Dan seterusnya. Okay. Ni soalan ni dia bagi soalan hebat lah ni. Okay, dia masuk kata tanya, masuk kata kerja. Jadi dua sekali lah. Sebab tu Ustaz sebut sekali lagi kata tanya tolong study. Okay. Antara tajuk-tajuk yang panas. Okay. Dan seterusnya ialah habis. Habis dah kita punya kelas. Ini iklan Ustaz lah. Yang Ustaz kata 2 Oktober kalau nak join boleh join. Nanti telefon lah admin yang awak berhubung KBD itu. Dia saya punya itulah staff saya. Okey. Puan Nur Fahimah. Okay. With topik wan najah. Jadi kita balik semula pada kata tanya tadi. Yang ni tadi. Okey. Kata tanya ni sangat-sangat penting apabila kita nak tahu dalam karangan. Okey, dalam susun apa? Karangan dalam macam tadi dia bagi soalan item kedua tu. Jadi perlu hadamkan betul-betul. Kami biasanya tanya untuk jumlah, kaifa, dia tanya untuk bagaimana. Okey? Jadi macam soalan macam ni lah biasa dia keluar. Dia keluar kat depan tu. Supaya kita tahu. Ataupun, ada satu lagi. Dekat atas ni. Ni. Ni ramai orang tak tahu ni. Iqra. Okey, itu pun sama juga. Dia itu kata perintah tapi dia dalam bentuk soalan kita pun akan tanya macam tu. Okey? Sekejap. Uzkur kata-kata dia minta tu kata soalan ya. Imla al-faraghat ini biasa kata perintah. Kata perintah, sorry, kata perintah. Perintah ni isi tempat kosong. Itu yang dalam fi'il amr. Okey? Jadi begitulah untuk kita punya perkongsian yang keempat ni. Jadi ada apa-apa soalan? Siapa nak tanya? Kita ada lagi 2 minit, 1 minit lagi. Tak ada. Tak ada. Okey. Boleh faham tak?